Ingat yang berhormat banyak soalan telah pun jawab dalam sesi lisan. Kalau boleh tolong. Baik, Datuk Speaker, terima kasih banyak-banyak dan saya setuju mana-mana soalan yang sudah pun dijawab ataupun ada dalam soalan bertulis atau lisan, saya akan skip lah. Terlebih dahulu, Yang Berhormat Datuk, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan penghargaan kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian dalam sesi perbahasan bajet 2021 Pulau Pinang. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua frontliners kita, penjawat-penjawat awam, para sukarelawan serta semua pihak yang telah secara langsung atau tidak langsung membantu berganding bahu untuk menghadapi wabak pandemik COVID-19. Datuk Speaker, sudah tentu COVID-19 ni telah mengakibatkan banyak kesan terhadap ekonomi kita. Oleh kerana itu, kerajaan negeri pun telah mengambil banyak langkah proaktif. Antaranya adalah untuk menubuhkan Penang Socio-Economic Recovery Consultative Council, PSEC. Dan di bawah PSEC ini ada satu jawatan kuasa kerja sektor infrastruktur dan pengangkutan yang telah diwujudkan untuk meneliti isu-isu berkaitan pembangunan sektor infrastruktur, termasuk infrastruktur digital dan juga pengangkutan di Pulau Pinang, agar kita dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan serta mengurangkan impak negatif kepada sektor ini. Datuk, ini betul. Saya terus kepada soalan-soalan yang dibangkitkan. Saya bermula dengan soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sungai Dua berkenaan pembinaan jalan susul dari Jalan Sungai Dua ke Nyok Sebatang. Sebagai maklumat Yang Berhormat, pihak JKR telah pun melantik perunding bagi melaksanakan kajian impak trafik ataupun TIA bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di Jalan Sungai Dua. Susulan daripada itu, cadangan penambahbaikan akan dibentangkan oleh pihak JKR dalam mesyuarat jawatan kuasa lalu lintas MBSP pada 11 November yang akan datang. Jadi kita harap ada tindakan yang akan menyusul daripada pembentangan tersebut. Saya beralih pula kepada soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Tambun. Ada di sini. Bermula dengan permohonan untuk menaik taraf jalan-jalan utama di kawasan Seberang Perai. Untuk maklumat Yang Berhormat, pihak JKR sentiasa berusaha memperbaiki jalan-jalan demi keselamatan pengguna jalan raya. Pihak JKR juga telah mengenal pasti jalan-jalan persekutuan dan negeri untuk dinaik taraf. Antara cadangan penaiktarafan jalan yang telah dimohon menerusi RMK 12 adalah seperti berikut. Yang pertama, menaik taraf laluan persekutuan FT01 dari persimpangan Pematang Keling, Seksyen 720 ke jambatan di atas Sungai Junjung, Seksyen 704, Simpang 4, SPS dengan kos sebanyak RM248 juta. Kedua, cadangan pelebaran jalan dan persimpangan laluan persekutuan FT149 dari persimpangan FT01 sehingga persimpangan Jalan Kendi Simpang 4 dengan kos RM235 juta. Yang Berhormat juga telah membangkitkan keperluan meneruskan kerja-kerja menaik taraf jalan persekutuan ke persimpangan Jalan Temelang berhampiran Kompleks V3 setelah pelaksanaan fasa 5 disiapkan oleh pihak JKR. Untuk maklumat Yang Berhormat, projek menaik taraf laluan persekutuan FT01 sepanjang 23 km di daerah SPS telah dipecahkan kepada beberapa fasa dengan mengambil kira kawasan-kawasan kritikal seperti di persimpangan yang perlu dinaik taraf terlebih dahulu bagi memastikan kelancaran trafik sedia ada. Pada masa yang sama, kawasan Nibong Tebal juga merupakan kawasan yang pesat membangun dan menghadapi masalah kesesakan trafik khususnya di persimpangan USM dan Jalan FT01. Oleh kerana terdapat keperluan mendesak untuk melebarkan jambatan yang melintasi Sungai Krian dan untuk menaik taraf persimpangan USM FT01 tersebut, pihak JKR telah membuat permohonan susulan dan projek menaik taraf jambatan Sungai Krian serta membina jejambat melintasi Sungai Krian telah pun diluruskan di dalam RMK 11. Pada masa yang sama, pihak JKR telah memohon sambungan kerja-kerja menaik taraf laluan FT01 dari JPJ Valdor ke Kompleks V3 menerusi RMK 12. Berkenaan kerja-kerja menaik taraf jalan di Seberang Perai Selatan, khususnya di kawasan Valdor,
Yang Berhormat Bukit Tambun telah membangkitkan berkenaan isu penyuraian trafik di kawasan Bandar Tasik Mutiara dan mencadangkan untuk menaik taraf Jalan Tasik dan Jalan Valdor sebagai lingkaran luar Valdor ataupun Valdor Outer Ring Road. Untuk makluman Yang Berhormat, pihak JKR sedia maklum berkenaan kesesakan trafik di sepanjang Jalan Tasik dan Jalan Valdor dan serta kawasan Bandar Tasik Mutiara secara keseluruhan. Dan pihak JKR pun telah memajukan cadangan untuk menaik taraf rangkaian jalan di sekitar kawasan ini kepada JKR Malaysia dan juga kepada pihak kerajaan negeri. Tindakan susulan juga dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan kelulusan peruntukan diperolehi. Di samping itu, cadangan Yang Berhormat untuk mempertimbangkan kerja-kerja menaik taraf untuk menjadikan satu outer ring road dari Jalan Valdor, dia akan menghubung kepada Jalan Tasik. Suatu laporan TIA sebenarnya sedang disediakan seperti mana Yang Berhormat sedia maklum bagi kawasan tersebut, dan sekiranya didapati sesuai, maka cadangan jalan lingkaran ini sebagai satu alternatif penyuraian trafik akan diberi perhatian yang serius oleh kerajaan negeri. Seterusnya, Yang Berhormat Bukit Tambun bangkit isu kesesakan trafik yang teruk di sebahagian jalan perusahaan Valdor yang disebabkan oleh kerja-kerja naik taraf yang tidak dilaksanakan sepenuhnya walaupun Jabatan Melintasi Sungai Jawi telah dibina oleh pihak PDC. Untuk makluman Yang Berhormat, kerja-kerja naik taraf jalan perindustrian Valdor melibatkan jajaran sepanjang 1.2 km dan memerlukan kos yang tinggi. Maka pihak JKR mencadangkan skop naik taraf jalan tersebut dimasukkan di bawah projek persimpangan jalan persekutuan FT001 dan akan ditakluk kepada kelulusan Kementerian Kerja Raya. Merujuk kepada soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Jawi berkenaan isu persimpangan tol Kawi yang sesak, Yang Berhormat telah memaklumkan berkenaan persetujuan pihak LLM untuk membuat penambahbaikan, namun tidak ada pelaksanaan kerja-kerja tersebut sehingga ke hari ini. Berkenaan isu ini, pihak LLM telah memaklumkan bahawa pihak PLUS bercadang untuk menyediakan lorong tambahan bagi aliran masuk ke Labuh Raya secara konsep lane conversion dengan menggunakan pakai teknologi RFID yang dijangka dilaksanakan pada Disember 2020. Pada masa yang sama, pihak PLUS telah melaksanakan inisiatif tol secara berlapis pada waktu puncak pagi bagi membantu melancarkan aliran trafik. Datuk Speaker, Yang Berhormat bayan lepas membangkitkan isu masalah trafik di persimpangan Jalan Sungai Batu dan memohon pemantauan oleh pihak berkuasa tempatan. Untuk makluman Yang Berhormat, pihak MBBP telah mensyaratkan pemaju projek pembangunan baru di kawasan Teluk Kumbar untuk menaik taraf persimpangan tersebut dan melebarkan sebahagian jalan Teluk Kumbar. Sebagai maklumat tambahan, kerja-kerja menaik taraf yang melibatkan pelebaran persimpangan Jalan Sungai Batu dan Jalan Teluk Kumbar akan disiapkan serentak dengan pembangunan-pembangunan yang terlibat supaya aliran trafik lebih lancar di kawasan ini. Selanjutnya, Yang Berhormat Pulau Tikus telah membangkitkan permohonan. Minta laluan. Sila. Terima kasih Wabi Esko. Apa yang sebenarnya saya cuba sampaikan bahawa kesesakan hari-hari. Jadi saya mohon jika boleh kita tempatkan anggota PDRM ataupun wadah lalu lintas pada APP untuk buat kawalan manual. Kerana saya fikir dengan adanya traffic light sekarang pun dia tak boleh nak tentu masa, tak boleh nak set time. Jadi atas penyelesaian sementara, saya rasa itu wajar untuk kita sediakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat bayan lepas. Okey, saya ambil maklum cadangan kawalan manual dan mungkin saya akan bincang dengan pihak MVP dan juga JKR. Kita lihat ada tak cara-cara yang kita boleh bantulah, khususnya pada waktu puncak. Selanjutnya, Yang Berhormat Pulau Tikus mengenai isu meminta pihak kerajaan negeri menyegerakan kelulusan garis panduan berkaitan Universal Design. Untuk makluman Yang Berhormat, pada ketika ini pihak berkuasa tempatan mengguna pakai MS1184, Universal Design and Accessibility in the Built Environment Code of Practice, sebagai panduan dan rujukan bagi semua pelaksanaan projek pembinaan infrastruktur awam. Kerajaan negeri komited mempertimbangkan apa-apa garis panduan baru berkenaan reka bentuk sejagat dan menyegerakan
kelulusan yang berkaitan di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan serta jawatan kuasa yang relevan untuk digunapakai oleh PBT dan agensi-agensi lain. Saya rasa kita cuma menunggu kertas tersebut dibentangkan dalam Exco. Okey, Politikus. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Bunga. Saya just nak buat tambahan lah kepada apa yang telah dikatakan. Untuk pengetahuan semua, yang garis panduan tersebut yang saya telah bangkit pada perbahasan saya hari itu adalah sebuah garis panduan yang membawa spesifikasi yang terperinci terhadap semua reka bentuk sejagat. Dan IMS 11A4 sudah ada kat situ dan memang sudah ada untuk beberapa tahun. Tetapi ini adalah untuk memberi data yang lebih terperinci kepada apa yang patut dibuat. Kita tak mahu satu RAM untuk kereta kerusi roda macam ini, tak boleh dipakai. Oleh itu saya harap kerajaan negeri dan saya difahamkan bahawa saya harap kerajaan negeri akan mempertimbangkan apabila ia dibawa ke mesyuarat Exco. Terima kasih Politikus memang amat prihatin mengenai isu-isu yang membabitkan OKU dan saya yakin kerajaan negeri akan mempertimbangkan dengan positif cadangan daripada Yang Berhormat Politikus seperti mana saya sebut bakal dibentangkan dalam mesyuarat Exco. Datuk Speaker, saya ingin menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Tambun, balik kepada Bukit Tambun, berkaitan cadangan untuk menyediakan pelan induk lalu lintas di kawasan Seberang Perai agar tidak hanya tertakluk kepada kajian TIA semata-mata. Sebagai makluman Yang Berhormat, pada ketika ini pihak MBSP telah melantik 3 perunding untuk melaksanakan kajian lalu lintas yang lebih terperinci, iaitu di kawasan Sungai Dua dan Pekan Bukit Mertajam serta 44 lokasi kesesakan lain di Seberang Perai. Perancangan pelan induk lalu lintas pula telah pun dimasukkan dalam draft rancangan tempatan Seberang Perai. Merujuk kepada permohonan Yang Berhormat Penaga untuk menambah baik infrastruktur dan lampu isyarat di Simpang 3, Pasir Gebu dan Pematang Tok Labu. Untuk makluman Yang Berhormat, pihak JKR mengambil maklum perkara ini dan sebagai cadangan jangka masa pendek, pihak JKR akan melaksanakan kajian lalu lintas di kawasan berkenaan agar kita boleh tentukan keperluan lampu isyarat dan seterusnya sekiranya perlu kita akan bertindak untuk melaksanakanlah. Beralih kepada permohonan menaik taraf jalan dari Puspakom ke Jalan Sungai Batu oleh Yang Berhormat Pulau Betong berikutan penggunaan tinggi jajaran jalan ini khususnya oleh penduduk dari balik pulau dan Sungai Betong. Untuk maklumat Yang Berhormat, pihak JKR sedia maklum tentang perkara ini dan telah pun memohon peruntukan di bawah RMK 11 Rolling Plan 4 serta RMK 12 untuk memohon projek menaik taraf Jalan Teluk Kumbar di bawah tajuk menaik taraf jalan tunggal 2 lorong dan membina lorong mendaki di laluan persekutuan 6 dari Teluk Kumbar Seksyen 28 ke Pekan Genting Balik Pulau Seksyen 29.5. Datuk Speaker, antara sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan infrastruktur jalan raya di negeri Pulau Pinang adalah peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan di bawah geran MARIS. MARIS ini adalah Malaysian Road Records Information System. MARIS merupakan satu pangkalan data yang mempunyai maklumat semua jalan-jalan di Malaysia. Peruntukan pula akan disalurkan secara tahunan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri berdasarkan formula yang mengambil kira jumlah panjang serta jenis jalan-jalan di sesebuah negeri. Sebagai maklumat, projek-projek yang dilaksanakan melalui peruntukan MARIS adalah terbahagi kepada 3 kategori utama. Yang pertamanya adalah penyelenggaraan rutin, iaitu penyelenggaraan secara berjadual. Kedua, penyelenggaraan berkala. Dan ketiga, penyelenggaraan kecemasan, iaitu kerja-kerja di luar jangka. Bagi maklumat Yang Berhormat, jumlah penerimaan peruntukan MARIS oleh Kerajaan Negeri bagi tahun-tahun kebelakangan ini adalah seperti berikut. Pada tahun 2016, terimaan daripada Kementerian Kewangan adalah sebanyak 107 juta ringgit. Pada tahun 2017, dia naik sedikit 110 juta ringgit. Pada tahun 2018, 114 ringgit. Dan bagi tahun 2019, 183 juta ringgit. Dan pada tahun 2020 dijangka mencecah 200 juta ringgit.
Seperti mana yang jelas dinyatakan, peningkatan peruntukan maris bagi tahun 2016 hingga 2018 sikit sahaja, cuma dalam 3-4 juta setahun. Tapi bila kita pergi ke tahun 2019, jumlah peruntukan telah meningkat hampir 70 juta ringgit, daripada 114 hingga kepada 183 juta ringgit. Dan pada tahun ini seperti saya sebut, hampir 200 juta ringgit. Jadi peningkatan secara mendadak ni sebenarnya saya nak maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya tidak berlaku secara sendiri. Sebenarnya ia adalah hasil inisiatif kerajaan negeri yang telah melaksanakan projek pencerapan jalan bermula pada tahun 2019. Skop projek ini merangkumi pengumpulan dan pemprosesan data jalan baru dan jalan lama serta pendaftaran ke dalam sistem maris. Kita dapati bahawa sebenarnya banyak kawasan, mungkin dalam satu taman perumahan, hanya setengah daripada jalan didaftarkan dalam sistem maris, setengah lagi tidak. Dan kita dapati bahawa banyak jalan-jalan kampung, jalan-jalan GPS, jalan-jalan perbandaran yang tidak termasuk ataupun speks yang ada dalam maris adalah salah. Maka dengan membuat pengemaskinian, kita berjaya untuk meningkatkan peruntukan maris dengan begitu ketara sekali, dengan hanya membuat audit jalan. Minta penjelasan. Oh, sila Macam Bubuk. Terima kasih Tanjung Bunga. Saya juga ingin mengucapkan syabas kepada Tanjung Bunga dan kerajaan negeri yang inilah cara macam mana nak mencari hasil untuk mempertingkatkan hasil untuk negeri Pulau Pinang ini. Dan saya cuma nak tanya, adakah jalan-jalan di belakang rumah lolong itu juga boleh dicerap sebagai rekod jalan? Sebab di taman-taman perumahan biasanya jalan-jalan tersebut diberi nama hanya jalan di depan rumah sahaja, tetapi di belakang rumah ada lorong-lorong kecil. Adakah ia juga boleh dimasukkan sebagai jalan yang boleh dikategorikan sebagai maris? Dia dalam maris ni dia ada banyak kategori jalan dan dia ada minimum specs dan sebagainya. Jadi kalau dia punya width jalan tersebut ada ikut specs, maka boleh dimasukkan ke dalam sistem maris juga. Saya boleh bagi details tu kepada Yang Berhormat. Tadi saya sebut, jadi fasa pertama. Yang Berhormat Tanjung Bunga. Sila. Dengan izin, atas isu yang sama, saya juga ingin terlebih dahulu mengucapkan tahniah atas usaha kerajaan negeri mengemaskan kini data jalan raya di Pulau Pinang. Cuma saya nak tanya lagi, dengan peningkatan ini, adakah jangkaan daripada mungkin tahun depan 2021 ke 2022, adakah ini juga akan meningkat? Maksud saya, is the data sudah complete or are we still in the process membuat pengemaskinian? Terima kasih. That's a good question. Soalan yang baik. Saya baru nak jelaskan sebenarnya. Fasa pertama yang kita buat tahun 2019 melibatkan pencerapan sebanyak 500 km di kelima-lima daerah, dan hasilnya terdapat pertambahan sebanyak 35.9% atau 201 km yang berjaya didaftarkan dalam sistem maris. Fasa kedua kita sedang buat pada tahun ini, dan sekiranya berjaya kita akan teruskan sehingga semua jalan di Pulau Pinang siap. Saya rasa boleh menjangkakan peruntukan maris akan naik lagi pada tahun depan dan tahun-tahun seterusnya, sehingga kita habiskan projek ini. Dan seperti mana Macam Bubuk kata tadi, inilah antara cara-cara kerajaan negeri mencari pendekatan untuk meningkatkan dana kerajaan negeri untuk penyelenggaraan infrastruktur. Kalau nak bergantung kepada kerajaan negeri sahaja memang tidak mencukupi. Datuk Yang di-Pertua, kita masuk kepada isu tempatan banjir. Pulau Pinang sebenarnya sebuah negeri yang senantiasa berhadapan dengan risiko banjir kilat, dan saya rasa semua yang berhormat pun sedia maklum, risiko ini sukar dielak atas sebab keadaan geografi negeri kita, faktor pembangunan yang pesat dan juga fenomena perubahan iklim ataupun climate change. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri senantiasa peka terhadap keperluan untuk menangani masalah banjir kilat yang kerap menyusahkan rakyat.
Oleh itu, kerajaan negeri sedang dalam proses pembinaan 6 RTB berimpak tinggi, di mana 4 projek dijangka siap pada awal tahun depan, yakni RTB Mak Mandin, RTB Parit 4, RTB Parit 5 dan juga RTB Sungai Nipah. Satu lagi RTB berimpak tinggi iaitu kolam takungan Alma di kawasan Macam Bubuk akan dimulakan dalam masa yang terdekat setelah pihak kontraktor menerima surat setuju terima. Jadi mungkin kita boleh buat majlis pada bulan depan ya, Yang Berhormat. Selain daripada RTB yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri, Kerajaan Persekutuan juga telah meluluskan pelbagai RTB pada tahun 2018 dan 2019 seperti berikut. RTB Sungai Pinang, di mana statusnya berada dalam reka bentuk terperinci. RTB Teluk Kumbar, statusnya berada dalam pembinaan. RTB Pondok Upeh, Conceptual Report. RTB Teluk Bahang, laporan konsep. RTB Sungai Kecil, SPS, laporan konsep. RTB Sungai Dua Besar, DTL, lantikan perunding, dan juga satu laporan ataupun kajian yang dipanggil Kajian Keberkesanan Penyelesaian Banjir Jangka Panjang di Negeri Pulau Pinang termasuk daerah Kulim dan Bandar Baru di Negeri Kedah. Ini sebenarnya adalah satu kajian di mana 10 juta ringgit telah diperuntukkan oleh JPS Malaysia yang amat penting sebab dia akan melihat secara menyeluruh kawasan seberang perai termasuk kawasan-kawasan hulu di negeri Kedah. Sebab apa-apa penyelesaian yang kita buat di seberang perai pun, sekiranya air tidak ditakung di kawasan hulu, maka tidak ada penyelesaian jangka panjang yang boleh dicapai. Maka kajian ini adalah sangat penting dan kerajaan negeri pun berterima kasih pada JPS Malaysia kerana telah meluluskan pada tahun lepas projek ini. Yang Berhormat, Sungai Dua telah memuji keberkesanan projek RTB Sungai Perai yang mampu meminimalkan impak banjir. Beliau menyarankan di masa depan agar pihak kerajaan negeri turut memberi perhatian terhadap isu banjir di Sungai Jarak dan Pekan Sungai Dua. Selain itu, Yang Berhormat Sungai Dua juga berhasrat agar RTB turut dipanjangkan ke Sungai Maklum dan sungai-sungai yang berdekatan. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi isu banjir di Sungai Jarak, pihak JPS telah pun mengemukakan permohonan peruntukan persekutuan RMK ke-12 bagi pelaksanaan RTB Sungai Jarak Fasa 2 sebanyak 27 juta ringgit dan RTB Sungai Maklum sebanyak 45 juta ringgit yang tertakluk kepada kelulusan di peringkat kerajaan persekutuan. Mungkin sebagai ahli parti yang berkuasa di peringkat persekutuan, Yang Berhormat pun boleh bantu untuk mendapat kelulusan. Sebagai maklumat Yang Berhormat juga, isu banjir di Pekan Sungai Dua telah dapat dikurangkan setelah rumah pam Sungai Pengkalan Macang siap dibina pada bulan Mei 2017, di mana rumah pam ini dapat membantu memberi tahap perlindungan sehingga 50 ARI. Namun sekiranya ada hujan yang lebat yang melebihi 50 ARI seperti mana yang telah berlaku pada bulan November 2017, sememangnya tidak dapat dielakkanlah banjir. Memandangkan kawasan tarahan Sungai Perai berentasi dua negeri iaitu bahagian hulu di Kedah dan bahagian hilir di Pulau Pinang, maka kajian yang menyeluruh yang saya sebut tadi, kajian yang mengambil kira kawasan Pulau Pinang dan juga Kedah amat-amat diperlukan, dan hasil syur daripada kajian ini pula akan dirujuk bagi penyediaan permohonan peruntukan persekutuan RMK 12 bagi RTB Sungai Perai Fasa 2 dan juga RTB Sungai Maklum. Berkaitan isu banjir kilat, Yang Berhormat Bukit Tambun ada bangkit isu masalah banjir di kawasan Sungai Bakap, Batu Kawan dan kawasan sekitar. Untuk maklumat Yang Berhormat, pihak JPS telah menerbitkan Pelan Induk Tebatan Banjir dan Sistem Saliran Mesra Alam ataupun juga dipanggil sebagai Drainage Master Plan bagi kawasan seberang Perai Selatan pada tahun 2017. Kajian ini telah mengenal pasti isu banjir di kawasan Sungai Bakap dan Batu Kawan serta menggariskan cadangan-cadangan mengurangkan risiko banjir bagi kawasan tersebut. Berdasarkan pada kajian ini, JPS telah mengemukakan dua cadangan projek tempatan banjir melalui RMK 12 iaitu RTB Anak Sungai Junjung SPS dan RTB Sungai Jawi SPS. Antara cadangan yang disyorkan oleh kajian yang dijalankan adalah untuk menaik taraf pembetung oleh JKR, menaik taraf sistem saliran di kawasan Valdor, Taman Sri Aman dan juga Kampung Titi Hitam, serta membina rumah pam berkapasiti 20 meter padu per saat di Sungai Badak Mati.
Manakala bagi kawasan Batu Kawan pula adalah dengan menaik taraf rumah pam di pintu Tanjung Ketupat kepada kapasiti 28.5 meter padu per saat, menaik taraf pintu Tidal Control Gate, menaik taraf Sungai Simpang 4 dan juga menaik taraf parit A1. Seterusnya, Yang Berhormat Batu Lancang memohon pertimbangan pihak Kerajaan Negeri untuk membina 2 kolam takungan air jenis vertical tube dan pada masa yang sama mencadangkan agar syarikat perunding dilantik bagi membuat kajian dan penilaian di kawasan Jalan Wamprah, Jalan T.U. Lim dan Jalan Sir Ibrahim. Untuk makluman Yang Berhormat, JPS telah pun melantik perunding bagi kajian reka bentuk terperinci bagi cadangan membina struktur takungan bawah tanah di Solok Wamprah pada 9 Oktober 2020. Kajian ini akan mengenal pasti kesesuaian lokasi bagi pembinaan struktur takungan bawah tanah yang dapat mengurangkan kekerapan banjir di Solok Wamprah dan persimpangan Jalan Sir Ibrahim dan Jalan Wamprah. Kajian ini turut akan mengenal pasti punca serta syur penyelesaian bagi banjir di kawasan Jalan T.U. Lim kepada agensi bertanggungjawab. Terima kasih Yang Berhormat dan juga Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Sungai Dua ada menyarankan agar kekosongan kaki tangan sokongan JPS dapat dipenuhi bagi memudahkan kerja-kerja yang dihadapi di setiap daerah. Untuk makluman Yang Berhormat, JPS Pulau Pinang melalui Bahagian Pengurusan Sumber Manusia BPSM pernah mengemukakan pembangunan penstrukturan semula jawatan pada tahun 2009 dan juga pada tahun 2015. Namun pembangunan tersebut tidak diluluskan oleh JPA. Kini pihak JPS sedang bercadang untuk mengemukakan draft kertas cadangan pengukuhan penjawatan JPS untuk penelitian pihak berkuasa negeri. Dan kertas tersebut sedang dalam proses penyediaan akhir sebelum dikemukakan kepada pihak JPA melalui BPSM. Datuk Seri SUK pun ada terlibat dalam proses ini. Yang Berhormat Sungai Dua turut membangkitkan isu tawaran pelantikan subkontraktor kepada warga asing oleh pihak JPS. Untuk makluman Yang Berhormat, semua pelantikan kontraktor adalah kepada syarikat yang layak dan berdasarkan lesen syarikat yang sah, sama ada berdaftar dengan CIDB ataupun dengan Kementerian Keuangan. Pada masa kini, penawaran subkontrak kerja yang ditawarkan oleh pihak kontraktor utama kepada kontraktor bawahan, mungkin ini adalah kes subkon lah. Jadi ini sebenarnya adalah di luar bidang kuasa jabatan. Walau bagaimanapun, pengambilan pekerja warga asing adalah tertakluk kepada ketetapan garis panduan dan syarat oleh pihak CIDB bagi memastikan pengambilan tenaga kerja asing adalah sah dari segi undang-undang dan juga kompeten untuk melaksanakan kerja-kerja yang berkaitan. Datuk Speaker, Yang Berhormat Jawi membangkitkan isu mengenai pencemaran sampah. Sila Sungai Dua. Tentang isu pelaksanaan kerja oleh syarikat warga asing. Cuma ini berkaitan dengan subkon lah. Kontraktor yang dapat, dia nak mudah kerja dia bagi. Dan warga asing dia ambil memang murah, harga cukup murah, orang lain tak boleh buat. Tapi kualiti kerja dia pun memang bermasalah. Jadi kalau boleh kita tengok balik tentu lah, tengok balik kat situ. Maknanya kualiti kerja perlu menempati spek di atas dan juga di tepi-tepi tu. Kalau tidak dia akan satu pusingan, nak masuk pusingan kedua dah sebulan buat kerja dah penuh dengan rumput. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Dua. Saya setuju dengan Yang Berhormat Sungai Dua dan akan mengingatkan pihak JPS untuk memastikan segala kerja yang dibuat oleh kontraktor maupun subkontraktor adalah memenuhi spek dan syarat-syarat yang ditetapkan. Kalau tidak, tindakan semestinya akan diambil. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Jawi membangkitkan mengenai isu pencemaran sampah sisa pepejal di Ban Sungai Tengah. Untuk makluman Yang Berhormat, lawatan antara agensi telah pun diadakan pada 2 September 2020 dan berikut adalah hasil perbincangan bagi mengatasi masalah pembuangan sampah di kawasan tersebut. Pertamanya, pihak MBSP akan membuat pemantauan dan penguatkuasaan ke atas lori-lori yang membuang sampah haram. Dan kedua, pihak JPS akan membina palang kekal bagi menghalang kemasukan lori ke kawasan ini setelah kerja-kerja pembersihan sampah sedia ada diselesaikan.
kita harap boleh berjaya lah. Kadang-kadang kita letak palang pun lori akan langgak seperti di kawasan Tanjung Bunga. Seterusnya, Yang Berhormat Bukit Tengah membangkitkan isu banjir di Kampung Dok. Saya rasa ini pun telah dibangkitkan semasa soalan lisan, maka nanti saya bagi jawapan bertulis lah. But basically kita akan cubalah buat something. Datuk Yang Betul, Yang Berhormat Macam Bubuk meminta RTB Sungai Junjung dilaksanakan. Yang Berhormat juga memohon agar pihak JPS melaksanakan RTB Kilang Ubi dan penaiktarafan rumah PAM di Sungai Junjung Mati. Untuk maklumat Yang Berhormat, bagi mengurangkan isu banjir di lembangan Sungai Junjung, JPS akan memohon peruntukan persekutuan di bawah RMK 12 hingga RMK ke-13 dalam 3 fasa pelaksanaan. Penggunaan secara berfasa ini adalah kerana faktor geografi, sub lembangan dan shore penemuan daripada laporan kajian keberkesanan antara dua negeri tersebut. Jadi kita akan berdasarkan shore selepas kita mendapat hasil laporan tersebut lah yang saya sebut tadi, sebab dia memang akan ada dia punya kesan ya terhadap penyelesaian yang kita nak buat. Ketiga-tiga fasa tersebut merangkumi RTB Sungai Junjung Mati di bawah RMK 12, RTB Sungai Junjung fasa 2 di bawah RMK 13 dan RTB Sungai Macam Bubuk di bawah RMK 13. Buat masa ini, JPS telah pun mengemukakan permohonan peruntukan persekutuan di bawah RMK 12 bagi RTB Sungai Junjung Mati sebanyak RM60 juta, tapi tertakluk kepada kelulusan. Manakala bagi isu banjir di lembangan Sungai Juru di sub lembangan Sungai Kilang Ubi, permohonan sebanyak RM40 juta telah pun dikemukakan di bawah RMK 12. Yang Berhormat Sungai Aceh. Terima kasih Wabi Tanjung Bunga. Cuma satu cadangan atau pandangan untuk minta kerajaan untuk mempertimbangkan, kerana Sungai Junjung merupakan satu sungai yang mempunyai begitu banyak pasir. Dan salah satu sebab iaitu mengapa banjir sering berlaku di lembangan Sungai Junjung adalah disebabkan pasir yang terlalu banyak di dalam sungai tersebut. So adakah kerajaan boleh mempertimbangkan bagaimana untuk mengeluarkan pasir tersebut daripada sungai, tetapi kena memastikan cara pengeluaran pasir itu adalah dengan cara yang betul, profesional, memastikan tidak merosakkan tebing sungai, maka ia boleh dilakukan dan itu juga boleh mendapatkan hasil kepada kerajaan negeri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya akan bincang dengan jabatan. Yang Berhormat Sungai Aceh ada membangkitkan beberapa isu, tapi beliau tidak ada dalam Dewan. Beliau ada urusan anak dan beliau minta jawapan bertulis. Saya akan berikan kepada beliau. Ada beberapa soalan Sungai Aceh, saya akan skip. Yang Berhormat Macam Bubuk sekali lagi bertanya mengenai kerja-kerja yang dilaksanakan bagi penyelenggaraan Sungai Junjung. Untuk maklumat Yang Berhormat, kerja-kerja penyelenggaraan bagi Sungai Junjung telah dilaksanakan hampir setiap tahun, melibatkan kerja-kerja penstabilan tebing, pemuliharaan sungai, kerja-kerja mengorek, mendalam dan juga pemotongan rumput. Kerja penyelenggaraan sungai ini dilaksanakan secara bersama oleh JPS SPT dan juga JPS SPS. Ringkasan kos bagi kerja penyelenggaraan Sungai Junjung bagi 3 tahun ini adalah sebanyak RM594 juta bagi bukan juta ringgit, ribu. RM594,000 bagi tahun 2018, RM698,000 bagi tahun 2019 dan RM607 juta bagi tahun 2020. Untuk maklumat Yang Berhormat, bagi tahun terkini iaitu tahun 2020, sebanyak 5 projek telah dikenal pasti dan sedang dilaksanakan, iaitu kerja-kerja persediaan untuk menghadapi banjir seperti mendalam dan membaiki Sungai Junjung, SPT dan juga SPS, serta kerja-kerja penyelenggaraan lembangan Sungai Junjung bagi pakej 24 dan pakej 6 di daerah SPT. Saya beralih kepada Yang Berhormat Bagan Dalam. Yang meminta agar RTB lembangan Sungai Nyok dilaksanakan dengan kadar segera. Yang Berhormat pun sedia maklum, ya, perancangan RTB lembangan Sungai Nyok pada asalnya adalah menggunakan peruntukan persekutuan RMK 12. Di samping menggunakan peruntukan caruman peparitan kerajaan negeri,
bagi pelaksanaan kerja-kerja awalan seperti pelantikan perunding, kerja-kerja ukur dan penyiasatan tanah. Yang ni kerajaan negeri boleh membiayai. Status semasa kajian reka bentuk terperinci bagi RTB Lembangan Sungai Nyo adalah dalam peringkat penyediaan dokumen pelawaan bagi pelantikan perunding, dan kita jangka akan melantik perunding pada bulan Disember 2020. JPS Pulau Pinang telah mengemukakan permohonan peruntukan persekutuan bagi pelaksanaan RTB Sungai Nyo sebanyak RM60 juta, dan ini sudah tentu tertakluk kepada kelulusan di peringkat persekutuan. Tapi kita akan buat reka bentuk lah at least dahulu supaya dapat membantu apabila kita bid for the project di peringkat persekutuan. Yang Berhormat Tanjung Bunga, terima kasih. Tetapi dalam seperti yang saya cadangkan dalam sesi perbahasan tadi, masalahnya ni dia semakin kronik, masalah banjir ini. Kerana Lembangan Sungai Nyor ini menjadi punca banjir bukan saja untuk kawasan saya, sampai ke Taman Bunga Raya di kawasan yang berhormat Sungai Puyu. Walaupun kerajaan negeri telah sediakan peruntukan untuk menaik taraf parit dari Sungai Puyu sampai ke Jalan Siram, dia tidak akan menyelesaikan masalah banjir. Dan dengan rising sea level water and also taburan hujan yang semakin meningkat, itu yang saya punya concern. Lagi satu, ada 2 sekolah di kawasan tersebut yang sering mengalami banjir, iaitu Sekolah Kebangsaan Convent Butterworth dan juga Sekolah Kebangsaan Sungai Nyo. Bila saja air pasang, kalau hujan sikit 15 minit pun kita boleh nampak air banjir masuk ke dalam kawasan sekolah. So ini yang saya bimbang. So saya minta kalau boleh ikut conventional way, dia akan ambil masa, kena buat designing, kajian kebersesuaian step by step, dia akan ambil masa 5 tahun. Itu yang saya cadangkan. Kalau boleh engineering, procurement, construction seperti yang dibuat di Terengganu, dia buat semuanya sekali. Yang orang yang membuat designing, dia akan build, dan kadar bayaran itu kita kena tengok macam mana kita boleh laksanakan. Adakah kita mau gunakan? Tapi saya amat pasti kerajaan persekutuan yang sedia ada, kita tidak akan dapat dalam masa terdekat lah. Kena cari satu penyelesaian yang out of box. Itu yang saya nyatakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya ambil maklum lah, saya ada dengar cadangan yang berhormat juga semasa perbahasan. Cuma yang tu kita perlu mungkin perlu perbincangan yang lebih sedikit. Saya rasa kerajaan negeri pun sedia untuk mempertimbangkan sebarang cadangan out of the box, walaupun walaupun out of the box, dan supaya kita boleh menyelesaikan isu tersebutlah. Seterusnya, Yang Berhormat Pulau Betong membangkitkan isu banjir di Simpang 3 di Pulau Betong dan Teluk Bahang. Untuk makluman Yang Berhormat, sebab utama banjir di Simpang 3 Pulau Betong adalah disebabkan oleh floodgate yang gagal berfungsi kerana kapasitinya adalah terlalu kecil, di samping ada sampah sarap yang sering tersangkut di permukaan floodgate tersebut. Jadi pihak JPS akan membuka semula floodgate sedia ada dan seterusnya akan membuat kerja penaik tarafan lah. Jadi saya telah minta JPS untuk menyediakan kertas untuk dibawa kepada MMK Tempatan Banjir. Datuk Yang Dipertua, untuk isu bekalan air, Yang Berhormat Sungai Dua telah membangkitkan isu kenaikan tarif bagi menampung kos dan pelaburan PBA. Untuk makluman Yang Berhormat, tarif air tidak akan dinaikkan dalam tahun 2020. Pada 21 Julai, Menteri Alam Sekitar dan Air telah mengumumkan bahawa tiada penyelarasan tarif air dalam tempoh terdekat akan berlaku kerana bebanan ekonomi kepada rakyat ekoran daripada pandemik COVID-19. Namun demikian, PBA akan terus melaksanakan projek-projek kritikal untuk menjamin keselamatan bekalan air di negeri Pulau Pinang dengan cara-cara yang lain, iaitu dengan menggunakan dana PBA sendiri, memohon pinjaman kewangan daripada kerajaan negeri ataupun memohon peruntukan daripada agensi-agensi kewangan yang lain. Yang Berhormat Bukit Tambun bangkit soalan apakah tindakan kerajaan negeri dalam menangani isu pencemaran sektor aquaculture, ikan ternakan di Sungai Udang, dan tindakan lanjut daripada PBA. Untuk makluman Yang Berhormat, dalam hal ini pihak pengusaha aquaculture perlulah melantik jurutera perunding untuk memohon bekalan air yang diperlukan supaya PBA boleh
memberi pertimbangan dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Datuk Speaker, Yang Berhormat Teluk Bahang membangkitkan soalan berkenaan punca peningkatan paras air di Teluk Bahang empangan Teluk Bahang yang tidak ketara, yang walaupun hujan masih tidak naik dengan ketara. Saya rasa ini pun ada saya sebut dalam jawapan lisan, maka saya akan bagi jawapan lisan kepada Yang Berhormat. Saya merujuk pula kepada persoalan Yang Berhormat Batu Lancang, sama ada pihak PBA atau MBBP boleh meletakkan syarat kepada Badan Pengurusan Bersama ataupun Joint Management Body untuk mewajibkan pengemukaan laporan kerja-kerja penyelenggaraan tangki air di kawasan strata untuk menjamin bekalan air yang selamat. Pihak PBA sebenarnya ada mencadangkan untuk mewajibkan pemeriksaan dan penyelenggaraan mandatory secara tahunan ke atas sistem retikulasi pipe dalaman selepas meter pukar, termasuk sistem pengepaman dan tangki-tangki air bagi kediaman bertingkat di negeri Pulau Pinang. PBA telah pun bentangkan isu ini kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan melalui BKT, Bahagian Kerajaan Tempatan. Dan pada masa ini BKT sedang dalam perancangan untuk mengemukakan cadangan ini kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Majlis Mesyuarat Negara Kerajaan Tempatan untuk dipersetujui dan seterusnya dibentangkan kepada Jemaah Menteri kerana ia membabitkan Akta Persekutuan. Datuk Speaker, Yang Berhormat Komtar membangkitkan isu berkaitan pemuliharaan kawasan tadahan air, khususnya empangan dan sungai-sungai yang perlu dijaga dengan baik dan rapi. Untuk makluman Yang Berhormat, kebanyakan kawasan tadahan air meliputi kawasan bukit dan hutan yang luas. Justru tidak mudah untuk membuat pengawasan yang teliti. Namun pemantauan sememangnya ada dilakukan secara berkala oleh agensi-agensi berkaitan. Namun begitu, sekiranya Yang Berhormat mendapat aduan atau maklumat mengenai pencerobohan, bolehlah panjangkan kepada Kerajaan Negeri dan tindakan akan diambil. Datuk Speaker, seterusnya Yang Berhormat Air Putih bangkit soalan mengenai projek pemindahan air mentah Sungai Perak. Ini pun sudah dijelaskan dalam soalan lisan. Saya terus kepada isu-isu pengangkutan. Datuk Speaker, sejak 15 September terdapat rombakan portfolio dan kini saya dipertanggungjawabkan dengan portfolio pengangkutan. Dan kerana itu Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pun banyak kurang menjawab soalan setiap pagi. Justru ada beberapa perkara yang ingin saya tekankan dalam ucapan ini yang berkaitan dengan PTMP, PSR, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, perkhidmatan feri dan juga perkhidmatan bas. Yang berat kau boleh ringkas. Okey, Speaker, saya akan ringkaskanlah. Terus kepada soalan. Soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sungai Dua, perhatian yang sewajarnya Yang Berhormat akan diberikan berkaitan reka bentuk PIL 1 untuk memastikan kesan dan impak yang minimum kepada alam sekitar dan juga komuniti setempat. Pembinaan jalan pada paras tanah sedia ada, iaitu at grade, akan dikurangkan dan reka bentuk secara bertingkat dan terowong akan diguna pakai sebanyak yang mungkin. Jadi daripada panjang keseluruhan sejauh 19.5 km, lebih setengah ataupun 52% adalah terowong, manakala 39% adalah jenis bertingkat. Dalam erti kata lain, dia akan meminimalkan pemotongan bukit. Hanya 9% adalah jalan dengan reka bentuk jenis embankment. Pelan mitigasi juga dirancang, umpamanya penyediaan penghadang bunyi, noise barrier, di kawasan-kawasan yang sensitif, serta menaik taraf 2 taman rekreasi utama yang berada di sekitar jajaran PIL 1. Untuk isu PSR, saya rasa Datuk Speaker hari itu pun dah jawab semasa sesi soalan lisan. Saya terus kepada perkhidmatan bas. Perkhidmatan bas percuma I Love Penang Congestion Alleviation Transport, CAT,
telah beroperasi selama 29 bulan sejak dilancarkan pada 1 April. Perkhidmatan ini telah memberi manfaat kepada penduduk negeri Pulau Pinang di kawasan Seberang Perai dan juga bahagian pulau. Susulan daripada Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP yang telah diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 18 Mac yang lalu, perkhidmatan bas percuma CAT juga turut terkesan. Seperti mana yang berhormat semua sedia maklum, bas CAT telah dihentikan operasi sepenuhnya bermula 4 April dengan tujuan untuk membendung penularan wabak COVID-19. Dan sehingga kini kesemua 12 laluan CAT tidak dioperasikan semula memandangkan kita masih di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Merujuk kepada Yang Berhormat Aitam yang mohon agar CAT Aitam dioperasikan semula memandangkan jumlah ridership laluan tersebut adalah yang tertinggi. Hakikat ini memang benar kerana demografi kawasan Aitam sendiri yang mempunyai jumlah kepadatan penduduk yang tinggi berbanding kawasan-kawasan yang lain. Tapi untuk maklumat Yang Berhormat, Kerajaan Negeri buat masa ini tidak ada perancangan untuk mengoperasikan semula laluan CAT Aitam, dan sebagai alternatif penduduk mempunyai pilihan untuk menggunakan bas berbayar yang disediakan oleh Rapid Penang. Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri juga dalam proses mengkaji semula keberkesanan perkhidmatan bas percuma CAT yang jelas tidak dapat mencapai ridership yang diingini. Ada kemungkinan terdapat kaedah-kaedah lain yang boleh dipertimbangkan untuk meningkatkan penggunaan bas. Pun begitu, Kerajaan Negeri masih lagi komited untuk meneruskan subsidi bas kepada rakyat Pulau Pinang seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri dalam pembentangan belanjawan, di mana 15 juta ringgit akan diperuntukkan untuk perkhidmatan bas CAT. Jadi cuma kaedahnya kita akan kaji dan melihat bagaimana kita boleh menggunakan dengan sepenuh-penuhnya 15 juta ringgit itu bagi manfaat seramai rakyat Pulau Pinang yang mungkin. Datuk Speaker, Yang Berhormat Bukit Tambun bangkit cadangan agar CAT Bridge dapat melalui jambatan kedua. Untuk makluman Yang Berhormat, perkhidmatan Cat Bridge di jambatan pertama Pulau Pinang merupakan laluan percubaan selama 4 bulan. Sekiranya terdapat buy-in dari segi penggunaan Cat Bridge, perkhidmatan ini akan diteruskan sebagai salah satu alternatif selain daripada perkhidmatan feri. Sebagai maklumat tambahan, jumlah bilangan penumpang ataupun ridership bagi Cat Bridge kini semakin meningkat, iaitu pada mulanya puratanya dalam 400 orang sehari untuk 2 hala, tapi dalam kita lihat baru-baru ini sudah meningkat sehingga 650-700 orang sehari. Tetapi dengan berlakunya baru-baru ini third wave COVID, gelombang ketiga COVID-19, kita lihat ridership pun turun sekali lagi lah. Walau bagaimanapun, ada beberapa usaha sedang dirancang bersama-sama dengan pihak operator Rapid Penang untuk mempromosikan perkhidmatan Cat Bridge. Sebab sebenarnya kita dapati bahawa ramai rakyat Pulau Pinang masih tidak tahu mengenai perkhidmatan Cat Bridge ini. Datuk Speaker, Yang Berhormat bayan lepas bangkit aduan mengenai bas awam di kawasan Gertak Sanggol yang tidak mengikut jadual dan laluan yang ditetapkan. Untuk maklumat Yang Berhormat, Jalan Gertak Sanggol mempunyai satu laluan bas iaitu 308 dengan kekerapan selama 1 jam. Kerajaan Negeri telah memanjangkan aduan Yang Berhormat kepada pihak Rapid Penang dan menurut mereka kekerapan bas akan terjejas sekiranya terdapat masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Kerajaan Negeri akan menjalankan pemantauan berkala dan akan terus bekerjasama dengan pihak Rapid Penang. Namun kalau Yang Berhormat ada maklumat yang lain yang boleh diberi kepada Kerajaan Negeri, kita juga boleh ambil tindakan bersama-sama dengan pihak Rapid. Datuk Speaker, Yang Berhormat Bukit Tambun mohon agar pembinaan terminal bas ekspres di kawasan Design Village dipercepatkan dan dikecualikan daripada kebenaran merancang. Perkara ini akan disusuli oleh pihak MBSP dengan pihak Design Village dalam masa yang terdekat. Untuk perkhidmatan feri, Yang Berhormat Speaker, ada juga isu-isu yang telah diulas semasa sesi lisan. Saya tidak akan ulas kembali. Tapi untuk isu perkhidmatan feri yang telah tergendala semalam pada 14 Oktober,
Pihak Rapid Ferry telah pun mengemukakan laporan teknikal kepada kerajaan negeri pada hari yang sama, dan berdasarkan laporan tersebut, kejadian ini berlaku kerana sambungan paip ke tangki utama pam hidrolik telah mengalami kerosakan di terminal pangkalan Raja Tun Uda di Welki. Kejadian ini telah menyebabkan feri dari pangkalan Sultan Abdul Halim, Butterworth, terpaksa berpatah balik memandangkan ramp di terminal pangkalan Raja Uda tidak dapat berfungsi. Walaupun sebenarnya terdapat 2 pam hidrolik di jeti tersebut, namun secara kebetulan pam yang lagi satu sedang dalam proses penyelenggaraan berkala, so diorang tengah buat maintenance. Jadi bila pam ini rosak, memang tidak ada pam yang boleh berfungsi lah. Ini explanation yang telah diberi oleh Rapid Ferry. Dan kejadian ini telah berlaku pada jam 8 pagi dan sempat dibaiki pada jam 4 petang pada hari yang sama. Dan sepanjang tempoh pembaikan, pihak Rapid Ferry telah menyediakan 3 buah bas Rapid Penang dari Penang Central ke Welki sebagai perkhidmatan alternatif. Yang berhormat Datuk Speaker, mengenai lapangan terbang juga telah pun diulas masa sesi lisan. Saya terus kepada Pangkalan Kota. Pangkalan Kota telah bangkit mengenai penggunaan kenderaan micro-mobility seperti e-bike dan e-scooter di laluan-laluan basikal. Untuk makluman, Menteri Pengangkutan telah mengumumkan bahawa kementeriannya akan menguatkuasakan pendaftaran lesen micro-mobility di bawah Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2020. Pindaan ini telah diluluskan dalam Dewan Rakyat dan akan dibentangkan ke Dewan Negara untuk kelulusan sebelum diwartakan. Walau bagaimanapun, keselamatan pengguna basikal dan pejalan kaki juga perlu diambil kira sekiranya kenderaan micro-mobility digunakan di laluan khas basikal. Jadi saya rasa kita tunggu undang-undang secara rasmi dan kemudian kita boleh bincang sama-sama dengan agensi-agensi berkaitan mengenai bagaimana kita boleh membenarkan penggunaan tersebut. Penjelasan sedikit. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Bunga terhadap respon ataupun maklum balas terhadap isu berhubung dengan micro-mobility yang telah dibangkitkan oleh saya tempoh hari itu. Jadi sebenarnya di Bandar Georgetown ni pada ketika ini kita boleh nampak selain daripada penggunaan basikal khususnya di kawasan-kawasan tarikan pelancongan, kita juga nampak terdapat operator yang kini telah menggunakan e-scooter juga ataupun basikal dengan kuasa elektrik. Tapi saya rasa kita setakat kini kita tidak mempunyai satu undang-undang yang spesifik khususnya untuk mengawal selia penggunaan kenderaan micro-mobility ini. Jadi sebelum rang undang-undang tersebut boleh diluluskan di peringkat Dewan Negara, mungkin dari segi pihak berkuasa tempatan kita boleh mula untuk merangkah supaya peraturan-peraturan yang sewajarnya dapat melihat kepada isu ini, memandangkan khususnya penggunaan kenderaan micro-mobility ini di kawasan tarikan pelancongan kadang-kadang ia membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Jadi saya harap perkara ini boleh dipertimbangkanlah dan ditelitikan oleh kerajaan negeri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sendiri ada satu basikal elektrik, tapi jarang gunalah, tak ada masa. Rumuskan. Okey, baik. Isu tu dah habis, Yang Berhormat Speaker. Isu yang last, iaitu pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Saya cuba ringkaskan juga, Datuk Speaker. Saya terus pada soalan. Yang Berhormat Sungai Dua ada bangkitkan soalan bersekali dengan Yang Berhormat Bahan Lepas dan Yang Berhormat Bahagian Dalam. Semua soalan yang hampir serupa. Mereka telah membangkitkan isu mengenai capaian internet di kawasan masing-masing. Untuk makluman Yang Berhormat semua, menurut data liputan telekomunikasi suku pertama tahun 2020 daripada MCMC, kadar penembusan jalur lebar mudah alih 4G bagi kawasan Sungai Dua dan Tasik Gelugur secara puratannya adalah sebanyak 99.08%. Manakala kawasan seperti Mutiara Perdana telah dikenal pasti sebagai kawasan underserved area dengan kadar penembusan jalur lebar mudah alih sebanyak 97%. Dan sebenarnya kalau kita lihat pada perangkaan di seluruh negeri Pulau Pinang pun, kita mempunyai coverage
yang sangat bagus, melebihi daripada purata kebangsaan. Namun coverage itu adalah satu isu, lagi satu adalah isu capacity. Jadi kadang-kadang kita ada coverage, maksudnya kita lihat pada phone ada bar, tapi bila kita nak download dia lambat, bila kita nak guna YouTube ke apa ke dia lambat. Itu adalah masalah capacity dan bukan masalah coverage. Dan untuk menyelesaikan masalah capacity, dia penyelesaiannya cuma untuk menaik taraf infrastruktur telekomunikasi, iaitu kita memerlukan lebih banyak lagi menara telekomunikasi dan juga kita perlu menaik taraf menara telekomunikasi yang sedia ada. Jadi Kerajaan Negeri Pulau Pinang pun amat komited untuk memastikan penaiktarafan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, dan saya harap yang mumat semua pun boleh bekerjasama, ya, supaya struktur-struktur ini boleh didirikan tanpa banyak masalah yang mumat. Jadi Datuk Speaker, mohon laluan. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Bunga. Untuk tujuan tersebut juga, bagaimanakah kerajaan negeri dapat membantu untuk membincangkan perkara ini dengan syarikat penyedia fasiliti? Terima kasih. Sekiranya Yang Berhormat ada kawasan-kawasan tertentu yang ingin diliputi ataupun dinaik taraf, Yang Berhormat boleh berhubung dengan pejabat saya dan kita boleh bincang dengan syarikat penyedia perkhidmatan bagi melihat sama ada boleh dinaik taraf. Yang Berhormat Perkhidmatan Ruangan dan juga Bahagian Dalam telah bangkitkan isu mengenai kelemahan internet jalur lebar ataupun fixed broadband di kawasan Pokok Macang, Pokok Tampang, Pematang Indah, Pangkalan Batu dan juga Butterworth. Sebagai maklumat Yang Berhormat, Kerajaan Negeri bekerjasama rapat dengan syarikat TM Telekom Malaysia untuk menaik taraf kabel copper perkhidmatan Streamix di seluruh Pulau Pinang secara berperingkat dan akan digantikan dengan gentian optik ataupun fiber optik. Berdasarkan perancangan TM, bagi kawasan Pangkalan Batu, projek penaiktarafan fiber akan dilaksanakan pada suku kedua tahun 2021, manakala kawasan seperti Pokok Macang, Pokok Tampang dan Pematang Indah juga Butterworth akan dilaksanakan pada suku ketiga 2021. Secara keseluruhannya, pelaksanaan naik taraf internet jalur lebar tetap oleh TM di seluruh negeri Pulau Pinang akan siap sepenuhnya pada tahun 2022. Dalam erti kata lain, TM telah pun memperuntukkan, kalau tak silap saya, dalam 80 lebih juta ringgit untuk menggantikan existing copper network kepada fiber optik. Jadi kita nak supaya dalam beberapa tahun sudah tidak ada Streamix, semua digantikan dengan Unify. Okey, Yang Berhormat Datuk Speaker, saya cuma 1 minit saja. 1 minit. Okey. Saya pilihlah last issue, kemudian kita habiskan. Okey, mungkin 5G lah, ya, yang last. Datuk Speaker, ada beberapa Yang Berhormat yang menyentuh mengenai isu 5G di negeri Pulau Pinang, dan sebenarnya Kerajaan Persekutuan telah membuat sedikit pivot ataupun pertukaran dalam dasar kebangsaan, dasar nasional mengenai liputan teknologi 5G. Kalau dan dengan perancangan jendela ataupun jaringan yang baru, jendela yang telah diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan, keutamaan adalah diberi kepada pengukuhan network 4G yang sedia ada, dan setelah 4G dikukuhkan dan 3G pula, ya, kita kerajaan akan keluarkan, maka selepas itu baru 5G akan diperkenalkan. Sebab 5G pun bagaimanapun dia akan berdasarkan kepada infrastruktur telekomunikasi yang sedia ada. Jadi untuk memperkukuhkan teknologi 4G, dia memang akan memerlukan infrastruktur yang sama, iaitu infrastruktur gentian optik. Dan sekiranya kita dapat, ya, melaksanakan infrastruktur gentian optik dengan berjayanya, maka bila masanya datang untuk melaksanakan 5G, dia sebenarnya mudah, ya, mudah, dan tidak perlu banyak infrastruktur yang baru.
Tanjung Bunga mohon nyokong dan Okey. no, Datuk Speaker, tak ada masa untuk Tanjung Bunga nak ucap terima kasih saja. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk Speaker dan kepada semua yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ini, dan saya mohon menyokong Datuk Speaker. Terima kasih Tanjung Bunga.